lagi dari program DPG. Hari ini saya nak berbentangkan tajuk tentang apa yang dimaksudkan dengan hedonisme. Budaya hedonisme telah dikenal pasti sebagai ejen pahakis amalan tradisi dalam sesuatu budaya. Hedonisme merupakan isu sosial yang hebat diperkatakan masa kini dan sering menjadi hiasan muka hadapan akhbar. Banyak pihak yang menentang hedonisme kerana terdapat banyak perilaku sub-budaya yang negatif kepada masyarakat, terutamanya pada golongan remaja pada zaman kini. Hedonisme berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud kesenangan atau dalam maksud lain menjadi kesenangan dunia yang beroleh ketenangan rohani. Pengertian hedonisme menurut kamus bermaksud pegangan atau keseronokan atau kesenangan hidup. Dengan erti kata lain, mereka yang mengamalkannya menganggap bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan hidup. Budaya hedonisme mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas semata-mata. Kesimpulannya, perkataan hedonisme membawa banyak pengertian mengikut perspektif kajian sarjana terdahulu. Antaranya ialah kenikmatan, kesenangan, keseronokan dan keberuntungan dan kebahagiaan. Tetap yang jelas, istilah hedonisme boleh dikatakan sebagai satu perkara yang mendatangkan faedah kepada pengamalnya tanpa perlu memikir kesan dan akibat terhadap diri, masyarakat dan negara. Mari kita lihat apa pandangan Imam Ghazali dan Albert Ellis. Jom! Imam Ghazali membincangkan cara-cara memulihkan hati yang telah rosak. Antaranya ialah bermujahadah melawan nafsu. Beliau telah mengaitkan perlakuan luaran manusia mempunyai hubungan rapat dengan hati sebagai raja kepada badan. Rosaknya akhlak, tingkah laku, tutur kata dan tindakan seseorang adalah mempunyai kaitan rapat dengan kerosakan fungsi hati. Justru, untuk menghasilkan hati yang baik, maka seseorang manusia mesti melemahkan runtunan nafsu yang sentiasa mendorong mereka melakukan kejahatan dan maksiat kepada Allah SWT. Yang kedua ialah memasukkan sifat-sifat mahmudah ke dalam hati. Untuk membentuk hati seseorang manusia supaya menjadi soleh dan terpuji serta boleh mengenal petunjuk Allah, maka seseorang itu mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan sifat mazmumah yang bertapak di dalam hatinya. Seseorang manusia sanggup berpantang daripada makanan tertentu dan menelan ubat pahit semata-mata untuk mengubati penyakit lahiriah yang menimpa diri mereka. Untuk mengubati penyakit batiniah, mereka juga perlu melakukan perkara yang sama, iaitu semangat pengorbanan dan kesabaran yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi ini. Penyakit-penyakit hati seperti sombong, takbur, riak, ujub, bangga diri, hasad dengki, tamak, bakhil, pemarah dan sebagainya, jika tidak diubati dengan segera, akan membawa kepada kerosakan yang parah dalam sistem hidup manusia. Dan yang terakhir, menjaga makan, minum dan lari dari persekitaran yang merosakkan diri. Beliau memberi penekanan kepada soal makan minum yang halal. Selain itu, jika kita berada dalam persekitaran manusia yang berakhlak binatang, kita perlu lari untuk mengelakkan diri dari terjebak dengan persekitaran berkenaan. Albert Ellis menyatakan bahawa sebelum kita memulakan kaunseling kepada mereka yang hatinya telah rosak, kita mestilah tahu sifat-sifat tabi'i manusia. Antaranya ialah manusia dilahirkan dengan suatu potensi untuk berfikir secara lurus dan rasional dan juga berfikir secara tidak rasional serta penuh dengan putar baliknya. Hakikat yang ingin ditekankan di sini ialah keupayaan manusia untuk memikirkan perkara yang baik dan buruk, yang betul dan yang salah dan juga yang munasabah dan tidak munasabah.
Manusia juga mempunyai kecenderungan semula jadi untuk memelihara dirinya untuk mencapai kebahagiaan, untuk berfikir dan menyampaikan buah fikirannya, untuk mengasihi dan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain, serta untuk berkembang menuju ke arah nirwana kendiri. Manusia juga mempunyai kecenderungan semula jadi untuk memusnahkan dirinya, untuk mengelak dari berfikir, untuk menangguh, untuk mengulangi kesalahan, untuk mempercayai perkara-perkara gaib dan tahyul, untuk tidak sabar, untuk menuduh dan menyalahkan diri sendiri, dan untuk mengelak dari berkembang ke arah nirwana kendiri. Assalamualaikum, saya Muhammad Afnan Nabi ingin membentangkan siapa yang terpengaruh budaya Hinduisme. Kini Hinduisme telah menjadi ideologi gaya hidup bebas, terutamanya remaja dan golongan belia setengah masyarakat kita. Ia masuk secara halus tanpa kebanyakan dari kita sedari. Berdasarkan pengkajian budaya Hinduisme ini sebenarnya telah bertapak di Malaysia sejak era 60-an, akan tetapi dalam skala yang sangat kecil. Namun dari era joget nampak caca dan rock and roll, ia berkemas secara senyap sehinggalah ke era muzik techno, jungle dan sebagainya. Seterusnya bangkit menjadi satu sub budaya yang boleh menggugat kesejahteraan masyarakat. Budaya Hinduisme mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas semata-mata. Apapun okey, janji fun, tak kisahlah apa cara sekalipun, asalkan ia dapat menaikkan kepuasan berhibur pada tahap yang maksimum dan berterusan. Kepada yang biasa mengikut pesta, konsert atau games yang pada asasnya adalah biasa, pastinya pernah mengalami situasi di mana sesuatu yang tidak dijangka menjadi pesta atau konsert itu lebih havoc, panas atau merapu dari yang disangkakan. Kebiasaannya tamat pada jam 12, tetapi kebanyakan berterusan sehingga pagi. Ada juga yang menyambung pergi ke tempat-tempat hiburan lain atau pesta di rumah hujang Hinduisme, dan ia bermula dalam diri masyarakat itu sendiri. Boleh dikatakan ia terhasil akibat daripada keruntuhan dan kurangnya keprihatinan dalam institusi kekeluargaan dan kejiranan. Ia bukan sahaja boleh terjadi dalam keluarga yang berantakan, tetapi juga dalam keluarga yang berjaya. Anak-anak muda merasakan tiada sokongan dan pemahaman dari keluarga terhadap jiwa dan tren dunia mereka. Jiwa rebel mereka memilih cara hidup Hinduisme sebagai sub budaya untuk mengisi kekosongan jiwa melalui pengaruh dan tekanan rakan sebaya tanpa mereka sedari. Akhirnya ada yang sanggup menipu ibu bapa dengan meminta izin untuk tidur di rumah kawan, sebaliknya pergi berhibur di tempat-tempat lain. Hinduisme yang semakin hari semakin nanah dalam jiwa golongan remaja ini timbul berikutan sikap remaja itu sendiri yang sentiasa mahukan hiburan dan keseronokan dalam hidup, dan menganggap keseronokan itu sebagai trend atau cara hidup remaja pada masa kini. Bagi mereka, hidup dalam usia muda hanyalah sekali. Oleh sebab itu, mereka tidak mahu dikokong oleh sesiapa pun dan mahu kebebasan sepenuhnya agar segala aktiviti yang tidak berfaedah dapat mereka lakukan. Keruntuhan institusi keluarga yang kepincangan rumah tangga yang berpunca daripada perceraian, poligami dan sebagainya juga memberi tekanan kepada jiwa remaja, sekaligus menyebabkan mereka bertindak mencari ketenangan di luar rumah dengan menghabiskan masa bergaul dengan rakan-rakan yang memahami perasaan dan masalah mereka. Dengan cara itu, mereka dapat melupakan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya lena dibuai keseronokan bersama rakan-rakan. Punca berlakunya budaya hedonisme yang menular dalam kalangan masyarakat kini adalah pengaruh media massa, di mana dan bila budaya ini adalah disebabkan cara hidup seperti minum arak, melepak, mengunjungi pesta liburan, seks bebas, parti liar dan sebagainya. Secara jelas, konsep ini hanya mementingkan nafsu semata-mata tanpa wujudnya sebarang panduan atau batasan tertentu, terutamanya ajaran agama. Kedua, wujudnya pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian. Budaya hedonisme ini begitu cepat menular di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan keseronokan dan aktiviti yang dianggap dapat menghilangkan rasa bosan, terutamanya remaja di bandar besar. Dengan kemunculan
pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian di seluruh pelosok negara. Bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan telah menyebabkan budaya hedonisme merebak dengan pantas tanpa disedari. Akhir sekali, disebabkan kurang pegangan agama, apabila pegangan agama dalam masyarakat khususnya golongan muda tidak teguh, mereka tidak akan mendapat ketenangan jiwa, dan inilah menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam kancah budaya hedonisme ini. Terima kasih.